Assalamualaikum dan salam hormat kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kami dalam Bicara DR. Secara langsung kami bawakan kepada anda di saluran berita RTM My View 123 di saluran TV1 dan juga di Facebook rasmi kami Berita RTM. Alhamdulillah, bermula bulan Oktober ini kami di Bicara DR akan bersiaran setiap hari Rabu jam 9 malam dan juga siaran ulangan seperti biasa di TV1 dan juga saluran berita RTM di hari Jumaat jam 3.30 petang. Dan setiap minggu kami bawakan kepada anda topik-topik berkaitan dengan kesihatan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Terlebih dahulu, sebelum kita mengetahui apakah topik kita untuk malam ini, kita lihat terlebih dahulu statistik COVID-19 setakat hari ini 6 Oktober 2021. Dan kita lihat dari segi perinciannya seperti yang anda boleh lihat di kiri saya pada ketika ini, 9,380 kes baharu direkodkan pada hari ini. Dan juga kita melihat kepada perincian mengikut negeri-negeri setakat hari ini. Kita lihat juga negeri-negeri yang mencatatkan angka ataupun kes melebihi 1,000 adalah negeri Sarawak, diikuti oleh negeri Kelantan, Selangor dan juga Johor. Dan secara keseluruhannya kita memperlihatkan bahawa setiap negeri mencatatkan pertambahan kes baharu COVID-19. Dan juga ini merupakan perkara yang perlu kita berikan perhatian. Alhamdulillah, walaupun kes pada ketika ini di bawah paras 10,000 kes dan kita melihatkan juga berlaku sedikit peningkatan berbanding semalam. Dan kita ingin mewar-warkan kepada anda semua untuk terus menjaga SOP dan juga pematuhan norma baharu pada tahap tertinggi kerana kita masih lagi belum menang dan kita masih lagi dalam usaha untuk beralih kepada fasa endemik, iaitu untuk kita bersama hidup dalam virus COVID-19 ini dan memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga walaupun dalam keadaan semasa pada ketika ini. Baik penonton, kita juga ingin melihat perincian bagaimana dari segi status terkini. 84.4% bagi peratusan populasi dewasa yang telah pun melengkapkan vaksin COVID-19. Ini bermakna 1.6% sahaja lagi untuk kita mencapai sasaran 90% populasi dewasa yang melengkapkan vaksin COVID-19. Jadi ayuh rakyat Malaysia, bersama-sama kita menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Bersama-sama kita tunaikan tanggungjawab sosial kita demi untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan juga untuk memastikan keselamatan kita bersama. Baik penonton, untuk mengetahui apakah topik perbincangan kita untuk malam ini, kita saksikan VT yang kami sediakan ini. Ya, topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan pada malam ini iaitu COVID-19 dari kacamata sains kesihatan bersekutu. Saya sangat beruntung pada malam ini kerana saya tidak berserangan dan kami tidak berdua. Bukan 2 orang tetamu kita bawakan pada malam ini, malah 4 orang tetamu yang akan bersama kita pada malam ini untuk kita membicarakan berkenaan COVID-19 dari kacamata sains kesihatan bersekutu. Jadi di studio bersama saya hari ini adalah Puan Farina Zulkarnain, Pengarah Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik Puan, kita sedia maklum bulan September merupakan bulan profesion kesihatan bersekutu. Jadi kita baru memasuki minggu pertama bagi bulan Oktober, jadi masih belum terlambat untuk kita membicarakan berkenaan bulan profesion kesihatan bersekutu ini. Jadi mungkin Puan boleh memberikan penerangan bagaimana dari segi sambutan. Saya difahamkan secara hybrid Puan, dan apa matlamat berkenaan sambutan ini Puan? Sebenarnya sambutan ni kita sambutan profesion kesihatan bersekutu, orang kata bulan profesion kesihatan bersekutu ni memang kita sambut setiap tahun pada bulan September, bermula pada tahun 2016 lagi. Jadi disebabkan pandemik COVID-19 ni, jadi tahun ni kami tidak dapat nak buat conference dan sebagainya. Jadi kita buat secara hybrid. Kita mulakan secara hybrid. Jadi tema pada tahun ini adalah profesion kesihatan bersekutu mendepani COVID-19. So antara sambutan yang kita buat pada bulan tersebut adalah sambutan dari segi
secara individual. Profession kesihatan bersekutu tu ada sambut hari-hari dia pada bulan September. Jadi bulan September ni sebagai merangkumi semua profession kesihatan bersekutu, kita sambut sebagai satu bulan. Satu bulan setiap September. September. Jadi ada yang sambut secara contohnya saya bagi hari fizioterapi sedunia pada 8 September dan dia ada juga hari pegawai kesihatan persekitaran pada 26 September. Itu antara dua contoh yang saya boleh berikanlah. Ada lagi hari-hari lain. Jadi kami rangkumi sebagai September sebagai bulan profession kesihatan bersekutu. Baik Puan, bila kita bercakap berkenaan bidang kesihatan ini, secara mudahlah bila kita pergi ke hospital ini, mungkin watak yang dominan mungkin boleh kita katakan adalah orang akan kenali doktor, pembantu perubatan dan juga jururawat. Namun sebenarnya bidang profession di bawah bidang kesihatan ini sebenarnya sangat luas. Jadi itulah motif untuk kita bawakan pada malam ini berkenaan profession di bawah sains kesihatan bersekutu. Jadi mungkin Puan boleh memberikan penerangan berapa banyak sebenarnya profession di bawah bidang sains kesihatan bersekutu ini, Puan. Ya. Beginilah saya mulakan dengan macam Tuan menyatakan tadi bahawa kita kenal perubatan ni dengan pegawai perubatan, doktor, jururawat, penolong pegawai perubatan, farmasi. Tapi mereka tak nampak profession lain yang bersama-sama menyokong perkhidmatan mereka. Ya? Jadi di bawah sains kesihatan bersekutu ni kita ada 28 profession. Di mana kami bahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan makmal, kumpulan klinikal dan juga kumpulan kesihatan awam. Jadi kalau kita tahu, kalau kumpulan makmal ni kita tahulah terdiri daripada pegawai sains. Macam pegawai sains mikrobiologi, kimia hayat, genetik, embryologi. Kemudian kita ada juru teknologi makmal perubatan dan juru teknologi pergigian terletak di klinik pergigian lah yang buat gigi palsu tu. Itu adalah yang makmal. Jadi kalau yang klinikal pula dia terdiri daripada pegawai optometri mata, kesihatan mata. Jadi dia ada pegawai pemulihan perubatan, iaitu dia ada juru dan juga pegawai lah. Juru itu adalah kelayakan diploma, pegawai adalah ijazah. So yang di bawah pemulihan perubatan ni adalah cara kerja, fizioterapi, pertuturan ataupun speech, audiologi, pendengaran. So 4. Itu klinikal, antara contohnya lah dia ada pegawai sains fizik, dia ada lagi dan antaranya lah yang itulah saya boleh sebut, ada ramai lah di bawah klinikal. Kemudian untuk kumpulan kesihatan awam pula, saya pasti Tuan dan juga yang lain kenal, dah biasa dah nampak dia profession ni, iaitu profession pegawai ataupun penolong pegawai kesihatan persekitaran, yang memang frontliner betul lah dia, iaitu dari segi pengesanan kontak rapat dan sebagainya. Mereka ni lah antara yang paling ramai. Kemudian kita ada pegawai sains pemakanan, kita ada pegawai sains entomologi ataupun kaji serangga yang duduk buat cek ini malaria, nyamuk Aedes dan sebagainya lah. Dan kita ada pegawai dan penolong pegawai teknologi makanan. Ada lagi dalam klinikal tu saya tak ingat nak sebut, iaitu antaranya dietitian, semualah. So mereka ni memainkan peranan masing-masing dan mereka adalah unik. Dari segi fungsi tugas masing-masing. Yang klinikal yang paling ramai. Ada yang saya tak sebut adalah seperti Puan nyatakan tadi, 28 profession di bawah sains kesihatan bersekutu ini. Jumlahnya sangat banyak dan dipecahkan kepada ketiga kategori. Dan sekarang ini Puan, kita nak bersama dengan salah seorang profession. Kita bawakan kepada penonton, iaitu juru X-ray diagnostik Hospital Tuanku Azizah Kuala Lumpur, iaitu Puan Mary Oman, anak perempuan Kochumen. Selamat malam. Selamat malam, Tuan. Okey, mungkin untuk permulaan ini kita nak berbicara berkenaan bagaimana profession sains kesihatan bersekutu ini khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 lebih daripada setahun ini. Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman berdepan dengan pesakit COVID-19 khususnya sebagai seorang juru X-ray, Puan. Okey, Tuan.
Sebenarnya sebelum saya jawab soalan tu, mengizinkan saya lah menerangkan skop tugas seorang juru X-ray diagnostik. Okey, dari segi profession dia, skopnya adalah satu-satunya profession yang terlatih dan bertauliah dalam membuat pemeriksaan X-ray. Kalau bahasa kasarnya X-ray, kalau bahasa medikalnya pengimejan perubatan. So juru X-ray diagnostik adalah satu-satunya profession yang menjalankan pemeriksaan pengimejan perubatan supaya doktor atau pakar perubatan dapat membuat diagnosis dengan tepat. Dan juru X-ray ni sangat penting kalau juru X-ray diagnostik ni tiada dalam perkhidmatan, memang tidak wujudlah X-ray di kalangan kita So pada dasarnya kalau untuk pesakit yang bukan COVID, pelbagai pemeriksaan X-ray ataupun radiologi dilaksanakan seperti pemeriksaan radiografi arm, CT scan, MRI, mamografi. Banyak jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh juru X-ray diagnostik. So matlamat utamanya ialah untuk mengesan penyakit ataupun diagnosis penyakit dan juga membantu doktor untuk merawat pesakit dan mengikuti perkembangan penyakit dia. So di dalam kes COVID, pesakit COVID ni, kita banyak terlibat dalam pemeriksaan X-ray mudah gerak. Mudah gerak maksudnya kita bawa mesin X-ray ke lokasi pesakit. So dari segi itu banyak cabaran yang dihadapi oleh juru X-ray di mana kita berhadapan dengan beban kerja yang sangat tinggi sebab terlalu ramai pesakit yang mendapat COVID dan juga terlalu ramai pesakit juga kategori 3, 4 dan 5 di mana mereka mendapat radang paru-paru. So bila ada radang paru-paru, X-ray memang X-ray untuk dada mesti diambil. So cabarannya bila beban tugas tinggi, dia memberi kesan secara fizikal kepada juru X-ray, secara mental dan juga rohani. So dari segi fizikal, sebab kita kena buat banyak kes dalam satu masa, kadang-kadang satu shift tu sampai 100 lebih kita kena buat kes X-ray, dan juga dari segi pemakaian gaun perlindungan radiasi and then PPE yang penuh. Kita kena pakai gaun yang sangat berat. Sebenarnya gaun perlindungan radiasi ini untuk melindungi diri kita, dan ia ni berat antara 4 hingga 5 kilogram sebenarnya. So kita kena pakai gaun tu untuk masa yang panjang dan juga berjalan dan mengangkat pesakit dan sebagainya. Banyak cabaran di sana dari segi fizikal. Dari segi mental pula, secara mental pula memang tidak cukup waktu rehat sebab kadang-kadang kita sebab kekangan juru X-ray di fasiliti KKM, so ramai yang perlu buat tugas double shift dan sebagainya. So di situ banyak cabaran dari segi mental, mereka kena bersedia dan sebagainya. Dari segi rohani pula, emotionally also ramai yang terganggu disebabkan risau jangkitan ni akan dibawa ke keluarga sebab kita memang direct contact dengan pesakit. Bila kita ambil X-ray, memang kita akan pegang pesakit, kita akan angkat pesakit dan kita akan letak perakam image di bawah badan pesakit supaya kita dapat image yang bagus. So memang kita direct contact dengan pesakit. So banyak risiko di situ. So memang itulah cabaran kita sebagai juru X-ray menghadapi COVID. Itu saja Tuan, saya rasa itu saja dari pihak kami.
Baik, baik. Itu antara cabaran yang terpaksa dilalui dan juga risiko kalau kita boleh dengar daripada Puan Mary nyatakan tadi. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Puan Mary Oman, Juru X-ray Diagnostik Hospital Tuanku Azizah Kuala Lumpur atas perkongsian itu tadi. Kita dah mendengar peranan ataupun tanggungjawab yang dilaksanakan sebagai Juru X-ray Diagnostik tadi Puan. Dan cabaran yang terpaksa mereka lalui dalam tempoh pandemik ini memang sangat besar. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sangat mengagumi dan juga menghargai segala pengorbanan dan juga perjuangan yang dilaksanakan. Jadi Puan, tadi kita dah dengar berkenaan pengimejan bergerak yang dilaksanakan oleh Juru X-ray khususnya dalam tempoh pandemik ini. Mungkin Puan boleh memberi penerangan lebih lanjut bagaimana ianya dilaksanakan khususnya di PKRC dan tempat-tempat yang lain Puan. Ya, untuk perkhidmatan perkhidmatan pengimejan bergerak ni memang ianya ditempatkan di PKRC juga. Dan selain daripada dua hospital, sebab di PKRC kita ada pesakit-pesakit COVID yang kategori mula-mula dulu kita tempat kategori 1, kategori 2 dan kemudian ada kategori 3. Itu akan membantulah frontliner lain dari untuk melihat tahap keterokan pesakit itu sendirilah. Juga selain daripada di PKRC, dia adalah juga di hospital dan juga field hospital ataupun dia kata hospital Master Medan. Juga ada di sana. Ya. Puan sebagai pengarah bahagian sains kesihatan bersekutu, apabila dalam tempoh pandemik COVID-19 ini sudah pastinya cabarannya cukup besar untuk anak-anak buah di bawah Puan sendiri. Macam tadi Puan Mary dah kongsikan berkenaan cabaran yang dilalui memakai PPE, dalam masa yang sama juga memakai pakaian perlindungan daripada sinaran X-ray itu sendiri. Jadi bagaimana Puan sendiri untuk mengendalikan mereka khususnya dalam memastikan kesihatan rohani dan juga mental mereka Puan dalam tempoh pandemik ini? Saksikan secara langsung pra-pelancaran keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, Jumaat 8 Oktober 2021 pukul 3.30 petang. Ayo kita zahirkan impian bersama menjunjung semangat yang bernama Keluarga Malaysia. Istimewa hanya di TV1 dan RTM Klik. Ya, penonton, hari ini kita berbicara berkenaan COVID-19 dari kacamata sains kesihatan bersekutu dan juga kita sedia maklum tempoh pandemik COVID-19 ini yang melanda negara kita lebih daripada setahun ini sangat memberi impak yang cukup besar kepada seluruh masyarakat dan juga sosioekonomi negara. Dan untuk kita berbicara berkenaan sains kesihatan bersekutu ini, banyak profesion-profesion yang terkandung di bawahnya seperti yang Puan terangkan tadi. Dan juga tadi kita bersama dengan Puan Mary yang menerangkan bagaimana cabaran dan juga risiko yang terpaksa dilalui mereka. Jadi Puan sendiri sebagai pengarah bahagian sains kesihatan bersekutu, apa antara inisiatif yang boleh dilakukan untuk memastikan pegawai-pegawai kesihatan ini mereka terus kekal kental dalam menghadapi situasi COVID-19 ini dan juga mereka terus kuat dari segi rohani, mental dan juga fizikal mereka? Sebenarnya Tuan, banyak yang kita perlu bantulah kepada frontliner ni kan, terutama sekali yang dah orang kata dah burn out, berapa shift yang dia orang kena cover, terutama sekali semasa kes tengah banyak ya. Jadi di sini saya lihat kepada peranan kaunselor kita untuk membantu bukan sahaja kepada pesakit-pesakit ataupun masyarakat. Kita mereka kaunselor ini juga turut akan membantu staf kita ataupun anggota-anggota kita sendiri, anggota kesihatan lah yang untuk orang kata untuk bantu mereka untuk tenang untuk lebih orang kata tidak murung tidak ke tahap itu, sebab kita tahu apabila kepenatan, burnout, benda-benda macam ni mereka akan macam ada perasaan putus asa dan sebagainya lah. So di sini saya lihat peranan kaunselor sangat penting. Dia akan membantu rakan sebaya dia. Ya. Dan kita lihat juga kalau kita bercakap berkenaan COVID-19, pandemik COVID-19 ini, ianya berlarutan agak lama. Kita ada gelombang pertama, gelombang kedua dan juga yang paling merisaukan kita adalah gelombang ketiga. Bagaimana kita melihat lonjakan kes sehingga sebelum ini mencecah 20 lebih ribu kes. Dan bagaimana Puan mengatur gerak kerja dan juga strategi dalam memastikan kesiapsiagaan dan juga persediaan di bawah sains kesihatan bersekutu ini dapat dilaksanakan dengan lancar, Puan?
Sebenarnya kita kalau di peringkat ibu pejabat kan, kita ada satu kita panggil center, Crisis Preparedness and Response Center untuk COVID-19 ataupun kita panggil CPRC kebangsaan. So di bawah CPRC kebangsaan ni kita ada pelbagai yang telah diberi tugasan lah. And then di bawah kebangsaan ni kita ada CPRC program perubatan ataupun perkhidmatan hospital program perubatan, di mana bahagian sains kesihatan bersekutu, bahagian saya ini terletak di bawah CPRC perkhidmatan hospital program perubatan, dan kami telah diberi tugasan untuk melihat kepada skim-skim ataupun profession masing-masing. Macam kita ada pegawai perubatan, ada orang yang menjaga pegawai perubatan, pakar, kejururawatan, penolong pegawai perubatan, dan untuk saya bahagian sains kesihatan bersekutu yang akan melihat kepada semua profesi di bawah sains kesihatan bersekutu. Jadi untuk macam mana kami melakukan kesiapsiagaan untuk profesi di bawah sains kesihatan bersekutu adalah dengan yang pertamanya dengan mobilisasi kan pegawai. Jadi kita lihat hari itu semasa berlakunya gelombang pertama, kedua yang mula-mula kita ada kluster Petaling di daerah Lembah Kelang, kemudian kita ada kluster Sivagangga di Kedah. Di mana apabila mereka memerlukan anggota sains kesihatan bersekutu yang kurang di negeri itu, kita akan mobiliskan atau kita cuba gerakkan daripada CPRC inilah perkhidmatan hospital tadi, di mana kami berada di situ, dan kita ada networking juga dengan Jabatan Kesihatan Negeri, di mana kalau untuk sains kesihatan bersekutu ada ketua bidang di negeri-negeri, di mana kita senang communicate dengan ketua bidang ni untuk mengatakan bahawa ada kalau mereka kekurangan misal kata juru teknologi makmal perubatan, pegawai sains mikrobiologi ke, juru X-ray ke, dia akan beritahu dan saya akan hubungi dengan Puan Mary tadi. Puan Mary dia akan kata bertanggungjawab ke atas profession juru X-ray diagnostik. So dia akan bantu saya, okey, dapatkan orang, dan kami di peringkat CPRC masa gelombang pertama kedua tu akan mengeluarkan kata surat mengarahkan daripada macam profesi juru X-ray pada negeri-negeri lain untuk terarah ke negeri yang terlibat tadi, yang terbabit tadi, macam contohnya di Kedah ke. Kemudian yang kita kata yang mobilisasi yang sangat inilah yang kata mendadak keperluan profession ni adalah masa di Sabah dahulu, di mana Lahad Datu, Tawau dan orang kata Sempurna, kes dia melonjak dan mereka memang memerlukan bantuan. Jadi kami di peringkat ibu pejabat ni kami cuba dapatkan calon-calon beberapa yang daripada negeri-negeri yang profession 3 itulah yang sangat diperlukan lah pada ketika itu, dan mereka ni kami kumpulkan dengan bantuan TUDM. Masa tu airline semua tutup. Memang terkesan sangat tutup semua airline. Jadi kami terpaksa mendapatkan bantuan daripada TUDM. Itu dah hasil daripada rundingan daripada peringkat CPRC lah untuk dapatkan ni, dan kami hantar mereka. Tahulah perjalanannya daripada pagi sebelum subuh lagi sampai ke destinasi tu dah petang, dah malam. Sana Sabah kan cepat gelap kan. Macam tu. So pengalaman itulah memang orang kata tak ternilai lah bagi sesiapa yang pergi, dan mereka ni adalah membagi feedback kepada kami lah. Dia kata banyak mereka belajar, dan orang kata banyak, dan mereka juga membantu juga. Ada juga masa yang mula-mula pergi tu mereka mungkin ialah ada juga yang berjangkit, macam Puan Mary menyatakan tadi kan, profesi mereka sangat kata mencabar, dan kalau silap sikit ke apa sikit akan mudah dijangkiti sebab dia ada direct dengan pasien. Itu risiko dan juga tanggungjawab yang perlu digalas oleh tugas-tugas Barisan Hadapan, khususnya daripada sains kesihatan bersekutu ini dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Namun cabarannya juga adalah untuk memastikan kesihatan dan juga kesejahteraan mental dan juga fizikal mereka terus kekal
kekal terjaga supaya mereka dapat memelihara, memastikan kawalan pandemik negara kita dah berada pada paras yang terkawal. Jadi bila kita bercakap berkenaan kesihatan mental ini, sudah pastinya kita sekarang ini ingin bersama dengan pegawai psikologi kaunseling Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Kuching, Sarawak, iaitu Tuan Haji Muhammad Amir Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar dengan jelas. Baik, Tuan Haji, mungkin untuk permulaan ni boleh kongsikan peranan Tuan Haji sendiri sebagai pegawai psikologi kaunseling khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Tuan Haji. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua penonton siaran RTM sekalian. Jadi untuk makluman semua, pegawai psikologi kaunseling khususnya di Sarawak ini, profession kami ditempatkan di hospital bahagian. Kami juga ada di Jabatan Kesihatan, di Pejabat Kesihatan Bahagian dan juga di klinik-klinik kesihatan di seluruh daerah di bumi Kenyalang ini. Jadi tugas-tugas utama kami ialah merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan bidang psikologi kaunseling kepada klien. Klien yang saya maksudkan ini terdiri daripada masyarakat ataupun pesakit dan juga kaki tangan KKM. Kalau di waktu pandemik ini kita sebagai Barisan Harapan ataupun frontliner lah. Jadi kami terlibat menjalankan intervensi kaunseling secara telekaunseling lah kepada mereka yang terkesan akibat pandemik inilah. Seperti kami juga menjalankan secara telekaunseling ataupun secara virtual dan tujuannya untuk menguruskan kesihatan mental menjadi lebih baik dan juga mencegah kemungkinan berlakunya penyakit mental. Kami juga membantu klien untuk menguruskan cabaran yang mereka hadapi supaya mereka lebih hidup dalam keadaan yang sejahtera, dan fokus utama kami ialah meminimalkan kesan psikologi yang negatif akibat pandemik ini dengan menjadi pendengar yang baik, iaitu memudahkan, membimbing dan memberi sokongan dan dorongan kepada klien ini ke arah celik akal ataupun insight. Dan kami juga berusaha untuk memberikan klien kami, iaitu pesakit ataupun frontliners, keupayaan untuk mempunyai kemahiran daya tindak supaya mereka mampu membuat keputusan ataupun menyelesaikan segala cabaran yang mereka hadapi. Baik, itu antara bantuan yang dilaksanakan sebagai seorang pegawai psikologi kaunseling untuk membantu bukan saja Barisan Harapan, malah juga masyarakat yang terjejas dari segi kesihatan mentalnya. Mungkin Tuan Haji juga boleh kongsikan apa antara perincian bagi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, sebab tadi saya bercakap dengan Puan Mary berkenaan bebanan tugas yang dihadapi oleh pegawai-pegawai di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tempoh pandemik COVID-19 ini adalah sangat tinggi. Cabaran yang perlu dilalui mereka adalah sangat tinggi. Jadi bagaimana peranan pegawai psikologi untuk memastikan kesejahteraan mental mereka terkawal, dan juga bagi masyarakat yang terjejas, mungkin ada masyarakat yang pernah dijangkiti COVID-19 dan menghidapi long COVID. Jadi bagaimana situasi untuk membantu mereka, Tuan Haji? Okay, baik. Antara aktiviti yang pegawai psikologi yang kami jalankan dalam membantu populasi yang terkesan akibat pandemik ini, yang pertama sekali kita menjalankan saringan kesihatan mental kepada masyarakat dan juga kepada frontliners kita, di mana apabila kita dapati keadaan kesihatan mental mereka ini dalam keadaan yang agak teruk, kita akan merujukkan mereka kepada pegawai perubatan supaya diambil intervensi yang sesuai lah. Selain itu juga kita seperti yang saya sebutkan tadi menggunakan talian telefon untuk membantu mereka ini secara telecounseling, ataupun kita boleh panggil sebagai terapi bercakap, talk terapi, dengan menjadi pendengar yang baik. Sekurang-kurangnya ia dapat mengurangkan tekanan dan juga emosi mereka yang terkesan ini.
kita juga memberikan mereka psikopendidikan, iaitu mengajar teknik-teknik pernafasan, relaksasi, kemahiran daya tindak. Ini sangat penting ketika mereka berhadapan dalam keadaan yang sangat genting seperti ini. Jadi keupayaan untuk rileks, untuk bernafas dengan baik itu sedikit banyak membantu mereka yang terkesan ini. Kita juga menjalankan sokongan melalui visual, sokongan kelompok sokongan dengan mengadakan aktiviti secara online kepada petugas-petugas wadian hadapan, terutamanya mereka yang bertugas di PKRC ini. Kebanyakan mereka dalam keadaan yang agak tertekan kena jangka masa petugas yang agak panjang. Selain itu juga kita ada juga menerima sumbangan daripada NGO. Yang itu juga kita berikan kepada masyarakat dan juga kepada petugas-petugas kita. Dan akhir sekali kita juga menjalankan kursus ataupun program outreach kepada masyarakat dan juga frontliners ini melalui infografik, radio talk dan sebagainya, bertujuan untuk mempromosikan perkhidmatan kita dan juga memastikan mereka ini dapat menguruskan kesihatan mental mereka dalam keadaan yang baik. Wow, banyak aktiviti yang telah dilaksanakan untuk memastikan kesejahteraan mental bukan sahaja petugas barisan hadapan, malah juga masyarakat dalam tempoh pandemik COVID-19. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Amir Yusof, Pegawai Psikologi Kaunseling Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kuching, atas perkongsian untuk malam ini. Terima kasih Tuan Haji. Baik Puan, tadi kita dah dengar banyak sebenarnya bantuan-bantuan yang dilaksanakan oleh pegawai psikologi kaunseling di bawah Sains Kesihatan Bersekutu ini. Dan kita lihat juga dalam situasi sekarang ini ada masyarakat yang dijangkiti COVID-19 dan mengalami simptom long COVID. Itu permasalahan utama yang perlu dilalui mereka. Mungkin selepas ini Puan boleh terangkan kepada penonton apa antara profession yang membantu pesakit-pesakit long COVID ini untuk mereka sembuh dan juga untuk mereka terus kuat menghadapi situasi ini. Kita tidak menolak, sekaligus tidak juga kita tergesa-gesa nak mengiktiraf. Namun yang paling mustahak ialah misi kemanusiaan. Diplomasi kesihatan bukan saja soal vaksin. Juga soal kesihatan awam. Di peringkat antarabangsa kita bincang perkara-perkara yang melibatkan keseluruhan itu kerana ada masanya dia mempengaruhi negara. Ya, malam ini dalam Bicara DR kita berbicara berkenaan COVID-19 dari kacamata Sains Kesihatan Bersekutu. Dan tadi Puan, saya ada menggantung persoalan kepada Puan berkenaan bagaimana situasi bagi individu-individu yang mengalami simptom long COVID. Jadi bagaimana, apa antara profession-profession yang terlibat untuk membantu mereka ni pulih ataupun sembuh seperti sedia kala Puan? Okey, antara profession yang boleh membantu mereka untuk pulih, kata seperti sedia kala, tak juga dia sebab di beransur-ansur lah. Antaranya seperti profession fizioterapi, dan kita ada pertutoran yang boleh membantu. Dan yang utamanya di sini saya nampak adalah dari segi pemakanan pesakit itu sendirilah. Apa yang perlu dimakan untuk sihat, kembali sihat, iaitu dia perlu bantuan daripada pegawai pemakanan, pegawai dietetik dan sebagainya lah untuk bantu. Itu antara profession yang terlibat lah. Ya. Dan ada yang berkata lah, yang mana pengalaman menghirapi ataupun dah pulih daripada COVID-19 ni, ada yang mengatakan bahawa mereka macam pelupa. Dia sampai ada stage tu dan cepat penat dan sebagainya lah. Hasil daripada orang kata selepas dia sembuh tu. Ada lagi yang terkesan pada mereka lah. So itu daripada situlah mereka perlu menjaga pemakanan mereka agar mereka cepat baiklah. Baik Puan, kita ingin menyentuh balik berkenaan mobilisasi seperti yang Puan katakan tadi. Kalau di awal gelombang ketiga itu mungkin dari segi penyumber luaran sumber manusia itu mungkin kita boleh agihkan sumber manusia untuk satu negeri-negeri yang tinggi kes positif COVID-19-nya. Tapi di penghujung gelombang ketiga ini kita lihat kebelakangan ini, sebelum ini kes negara kita mencecah sehingga lebih daripada 20,000. Setiap negeri mencatatkan pertambahan yang agak tinggi dan sangat merisaukan. Jadi bagaimana dari segi cabaran untuk pengagihan sumber manusia dalam situasi ini, Puan? Memang mencabar jugalah sebab kita
banyak ikhtiar yang telah kita buat selain daripada kita buat mobilisasi ataupun agihan sumber-sumber tenaga kerja ni yang daripada negeri ke negeri lain kan. Selain daripada itu kita dapat juga daripada kelulusan untuk memperolehi lantikan-lantikan kontrak. Terutamanya kepada kalau untuk sains kesihatan bersekutu 3 profession ni lah. Actually 4 lah. 3 tu adalah yang utama, iaitu daripada juru teknologi makmal perubatan, kita ada pegawai sains mikrobiologi, dan kemudian kita ada juru X-ray diagnostik. Dan ada juga lantikan kaunselor dalam 200 orang. Lantikan kaunselor. Kemudian baru saya ingat ada satu lagi profession, iaitu penolong pegawai kesihatan persekitaran untuk bantu untuk contact tracing. Mereka ni memang banyaklah, boleh dikatakan lebih 3 atau 4 ribu lantikan kontrak dilantik pada ketika itu. Ini tak termasuk kejururawatan ataupun penolong pegawai perubatan. Ini sains kesihatan bersekutu sahaja. So kita buat lantikan ini secara berperingkat, dan temuduga yang kita buat pun secara panggilan telefon. Susah kan masa tu. Okey, itu antara bidang profession yang kritikal, khususnya dalam tempoh menangani pandemik COVID-19 ini. Tadi Puan ada menyentuh berkenaan juru teknologi makmal perubatan, dan ini merupakan salah seorang frontliner kita yang sangat penting lah untuk kita ketahui apakah antara peranan dan juga tanggungjawab dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Jadi kita bersama secara Skype bersama dengan Puan Nur Suzira binti Deraman, juru teknologi makmal perubatan Hospital Sultanah Nur Zahirah, Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Puan, mungkin untuk permulaan ini Puan boleh terangkan apa antara peranan yang dimainkan khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 dan juga dari sudut perbezaan SOP untuk menganalisa spesimen pesakit bukan COVID dengan pesakit COVID-19 ini. Assalamualaikum sekali lagi. Pertama sekali suka untuk saya memperkenalkan sedikitlah tentang makmal patologi yang mungkin ramai di antara kita yang masih belum mengenali kami. Patologi ini sebenarnya merupakan antara tulang belakang utama dalam perkhidmatan kesihatan di negara kita. Yang mana kami terdiri daripada 4 disiplin utama, iaitu patologi kimia, hematologi, mikrobiologi dan patologi anatomi. Dan kami di makmal patologi ini bertanggungjawab dalam menganalisa sampel pesakit seperti sampel darah, air kencing, najis dan sebagainya dengan menggunakan kaedah-kaedah penganalisaan mengikut ujian yang diminta. Dan di patologi itu kami JTMP lah yang merupakan antara nadi penggerak utama yang memainkan peranan yang sangat penting dalam perkhidmatan pendiagnosan ini, di samping perjawatan-perjawatan lainlah seperti pakar perubatan dan pegawai sains. Baiklah, kita berbalik pada soalan tentang SOP tadi. Ya, memang kita ada sedikit perbezaanlah SOP dalam pengendalian sampel COVID dan sampel bukan COVID ini, yang mana jika sampel itu merupakan sampel rutin lah yang kami panggil sebagai sampel rutin, sampel ini akan diproses seperti biasa dan akan mengikut SOP yang sedia ada. Tetapi bagi sampel-sampel COVID, semua sampel ni akan mestilah mengikut garis panduan pengurusan sampel COVID-19 bermula dari penerimaan sampel sehinggalah keputusan dikeluarkan. Sampel-sampel COVID yang dihantar, yang kami terima sampel-sampel COVID ini daripada ward, daripada PKRC, hospital daerah, dan mereka mestilah menghantar sampel COVID ni mengikut garis panduan yang tetapkanlah, yang mereka mesti menghantar sampel ni dalam bentuk 3 layer packaging. Maksudnya di sini sampel ni mestilah dibalut dengan parafilm, gauze, plastik biohazard dan mesti dimasukkan ke dalam bekas yang tertutup.
Dan apabila sampainya di makmal, sampel ni dia tidak akan melalui kaunter penerimaan sampel yang biasa. Penghantar mestilah meletakkan sampel tu di tempat yang telah dikhaskan sahaja. Dan manakala petugas JTMP yang telah ditugaskan untuk mengendalikan sampel COVID ni mestilah terlebih dahulu memakai PPE yang bersesuaian. Dan ini saya tegaskan di sini bahawasanya bagi kami di makmal patologi dan saya sebenarnya bertugas di makmal molekular COVID, pematuhan SOP itulah sangat penting, terutamanya dalam teknik-teknik pengendalian sampel supaya keputusan ujian yang kami keluarkan ini adalah sangat tepat. Dan seterusnya, bila di peringkat pemprosesan sampel ni, kita tidak akan proses di tempat yang biasa. Semua sampel COVID ni akan diproses di dalam kabinet gas yang kami panggil biosafety cabinet dan sebelum ianya dimasukkan ke dalam analyzer ataupun ke dalam mesin untuk dianalisa. Dan selepas dianalisa, sampel ni kami memang tidak simpanlah sampel COVID kerana mungkin dari segi tahap bahayanya kami tidak simpan. Tapi sebelum dibuang tu, sampel ni akan dilakukan nyakuman terlebih dahululah. Puan. Sebelum sampel ini dibuang. Puan, itu antara prosedur-prosedur yang perlu kita fahami berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh juruteknologi makmal perubatan ini. Jadi dari segi pengalaman Puan sendiri, apa antara cabaran terbesar yang Puan pernah lalui sepanjang pandemik COVID-19 ini, Puan? Dari segi pengalaman sepanjang saya berada di makmal molekular COVID untuk handle sampel COVID yang terlalu banyak, memang sangat-sangat menyakitkan dah. Lagi-lagi di awal musim pandemik dulu, macam-macam perasaan yang bermain dalam fikiran. Takut pun ada, stres pun ada. Sebenarnya stres tu kerana kami JTMP ni memang tidak ramai, tetapi dengan jumlah sampel yang sangat banyak kami terima dan semua sampel ni adalah urgent. Memang kami dengan TAT yang ialah kami mesti mengeluarkan keputusan tu mengikut TAT yang telah ditetapkan. Jadi dengan sampel yang banyak tu kami sangat-sangat stres. Sedangkan staf kurang dan kami memang tidak terpaksa on-call yang kerap on-call dan sampailah on-call ni sampai ke lewat awal pagi. Sampai jam 2, jam 3 pagi baru balik. Dengan keluarganya terabai dan dengan rasa takut yang sangat tu sebab kami takutnya terjangkit pada diri sendirilah. Kena menjaga, kami tanggungjawab besar di makmal ni, kena menjaga diri pun kena jaga dengan pemakaian PPE itu dan sampel tu sendiri, kualiti sampel pun kami kena jaga. Itu yang perlu diketahui. Ini kerana penting bagi kami supaya keputusan tu adalah keputusan tepatlah, dia tidak ada pencemaran daripada benda lain lah daripada luar. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Suzira binti Rahman, Juruteknologi Makmal Perubatan Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu atas perkongsian pada malam ini. Terima kasih, Puan. Ya, sama. Baik, Puan, tadi kita dengar banyak cabaran sebenarnya dilalui dan juga berkenaan prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi berkenaan untuk menganalisa spesimen pesakit COVID-19 dan juga bukan COVID-19. Dan kita sedang maklum sekarang ini negara kita sedang beralih kepada fasa endemik, Puan. Jadi itu merupakan satu perkara yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat dan juga dari sudut peranan yang dimainkan oleh bidang sains kesihatan bersekutu. Tapi seperti biasa, Puan, sebelum kita menjelaskan perkara ini lebih lanjut, dia membuat keputusan supaya kita melaksanakan PDP ini secara hybrid, iaitu setengahnya kita mohon supaya mereka kembali ke kampus secara berperingkat, bukan semua serentak tau, sebab kita pelajar ni kita ada 1.2 juta pelajar di IPT, IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, tapi secara berperingkat. Dan kemudian ada setengahnya belajar di lokasi masing-masing. Maknanya di rumah pun boleh. Di mana-manalah mereka masa selesa. Mobile.
Ya, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Untuk malam ini kita membicarakan berkenaan COVID-19 dari sudut pandang ataupun dari sudut kacamata sains kesihatan bersekutu. Dan Puan, tadi saya sudah memberikan persoalan kepada Puan berkenaan bagaimana situasi semasa negara kita sekarang ini daripada pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita lebih daripada setahun, yang memberi impak dan juga cabaran cukup besar buat kita semua. Dan sekarang ini negara kita sedang beransur untuk beralih kepada fasa endemik. Jadi mungkin Puan boleh memberi penerangan bagaimana keterlibatan SKB dalam hal ini dan juga peranan masyarakat itu sendiri untuk memastikan fasa endemik ini merupakan fasa yang berjaya buat kita semua, untuk kita bersama-sama hidup bersama dengan virus ini, tapi risiko jangkitan itu dapat kita kurangkan ataupun dapat kita hentikan, Puan. Okey, alhamdulillah ya. Sebab kita lihat sekarang kan negara kita dah nak beralih ke fasa endemik. Jadi itu adalah hasil daripada kita patuh kepada SOP sedia ada yang telah dinasihatkan oleh kerajaan dan juga MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga selain daripada itu kita ada pematuhan SOP dan profession tu sendirilah. Profession tu sendiri maknanya kita saya pun dah lupa dah. Memberi pendidikan. Salah satunya macam profession kesihatan bersekutu ni yang terlibat dalam ni adalah contohnya memberikan pendidikan terutama sekali oleh profession pegawai pendidikan kesihatan. Mereka ni banyak terlibat dalam mengeluarkan poster-poster atau risalah ataupun infografik yang berkaitan dengan macam mana kita nak mendepani COVID-19 selepas inilah. Ya, antaranya macam mematuhi SOP dan kemudian macam perkhidmatan ya, seri-seri perkhidmatan rehabilitasi contohnya lah, di mana mereka dah nak mula buka ataupun beroperasi ya. So mereka kena patuhilah SOP-SOP yang telah ditetapkan. Bukan macam apa lagi SOP sangat penting, Puan. Lagi-lagi sekarang ini ramai masyarakat Malaysia yang menanti angka peratusan 90%. Semuanya tak sabar untuk merentas negeri, pulang ke kampung halaman. Dan sudah pastinya SOP dalam hal ini sangat penting dan juga pendedahan kepada masyarakat berkenaan risiko jangkitan COVID-19 itu, Puan. Ya, saya terlupa kan. Selain daripada SOP tadi, dia vaksinasi juga sangat penting. Apabila kita macam Tuan Noordin katakan tadi, apabila vaksinasi kita pun dah menghampiri 90% kan. Di samping itu SOP sangat penting lah. Vaksinasi dan SOP sangat penting, berdua-dua tu. Dan kita lihat apabila vaksinasi dah meningkat, kita lihat penularan kes ataupun kes dah mula menurun. Kes COVID-19 dah menurun. Kalau ada pun dari segi kategori 1 dan 2 saja, tidak memudaratkan ataupun tidak berlanjutan sehingga ke kategori 3, 4 dan sebagainya. Ya, Puan, dalam kita berbicara berkenaan profession sains kesihatan bersekutu ini, pastinya ada anak muda di luar sana yang tertarik dengan profession ini. Dan juga bagaimana Puan sendiri menilai profession ini sebagai satu tulang belakang buat negara kita, dan mengapa kita perlukan lebih ramai lagi individu-individu di luar sana untuk terlibat dalam profession SKB ini, Puan? Ya, okey. Kita lihat di sini memang profession SKB ini sangat unik dan ia juga bergantung kepada minat anak-anak muda di luar ya, terutama sekali dalam bidang sains sains lebih-lebih lagi dalam bidang yang berkaitan dengan COVID-19 ni lah. Dan kita tengok di sini macam apa yang dinyatakan oleh Puan Mary tadi ya, juru X-ray diagnostik sangat penting, dan kita profession sebeginilah yang banyak kata menyumbang ataupun membantu dalam menyokong perkhidmatan perawatan kesihatan di hospital.
dan juga di klinik-klinik ya. So saya di sini kita memang orang katakan apabila negara dilanda pandemik sebegini, memang kita nampak kekurangan profession sedemikian. Sangat perlu. Kadang-kadang orang kata bidang-bidang ni tidak favorite kan, ataupun masyarakat tidak tahu adanya bidang-bidang ataupun profession ni di luar ni. Jadi mereka tak tahu kan. Kalau mereka dah tahu, mungkin lepas daripada ni mereka boleh ceburi ataupun pelajari atau mengambil pengajian dalam bidang ni. InsyaAllah. Untuk negara lah. 28 profession di bawah bidang sains kesihatan bersekutu ini. Sangat banyak. Mungkin satu bidang yang boleh diceburi oleh anak muda di luar sana yang masih lagi tercecari bidang kerjaya untuk dilanjutkan di pengajian tinggi. Jadi Puan, sebagai penutup untuk perbincangan kita malam ini, mungkin ada penghargaan yang ingin Puan sampaikan kepada seluruh warga profession sains kesihatan bersekutu dalam tempoh pandemik COVID-19. Kita sedia maklum cabaran dan juga risiko yang dilalui oleh mereka sangat besar. Jadi penghargaan buat mereka Puan. Ya, satu penghargaan untuk profession sains kesihatan bersekutu, tak kira lah sama ada di Kementerian Kesihatan ataupun di luar daripada Kementerian Kesihatan, supaya kita bersatu sebagai satu pasukan untuk tak kira lah kita tahu profession kita ni penat, dah penat, dan dah banyak yang orang kata cabaran, terutama sekali apa yang telah dinyatakan oleh profession tadi, oleh juru X-ray, JTMP, kaunselor. Memang penat, tapi apabila kita bersatu dalam menyampaikan perkhidmatan ni, kita akan rasa satu penghargaan dan satu kebanggaan dan bahagiaan kepada diri sendiri. Baik, bersatu. Itu perkataan yang sangat penting, bersatu untuk kita bersama-sama memerangi pandemik COVID-19. InsyaAllah penonton kita akan menang bersama. Jadi terus patuhi SOP dan pengamalan norma baharu. Jadi terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami untuk kita bicara COVID-19 dari kacamata sains kesihatan bersatu. Baik penonton, bagi anda yang terlepas menyaksikan siaran langsung yang kami bawakan dari awal sehingga akhir ini, anda boleh saksikan siaran ulangan pada hari Jumaat jam 3.30 petang. Sampai di sini saja kami mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih.